Antara perkara yang akan kami bentangkan adalah pertama, pengenalan, kedua, pencapaian syarikat, ketiga, kewangan syarikat dan terakhir adalah refleksi. Untuk pengenalan syarikat, kami telah memutuskan untuk menamakan syarikat perniagaan kami sebagai By Geographia. Slogan bagi syarikat kami pula ialah rasa sekali pasti nak lagi. Tujuan slogan ini dibuat adalah untuk mencuri lebih ramai perhatian pelanggan untuk mencoba produk kami. Dan kami telah memilih tema berwarna pastel untuk mencipta logo bagi syarikat perniagaan kami ini. Jenis praktikum perniagaan yang ditawarkan oleh syarikat By Geographia adalah menjual produk makanan, dan bagi jenis industri syarikat By Geographia adalah industri makanan. Hal ini kerana kami dapati bahawa industri makanan ini dia merupakan industri yang menerima tempahan dan permintaan yang sangat banyak pada setiap masa. Jadi faktor pemilihan industri ini juga disebabkan oleh permintaan yang sangat tinggi daripada para pelajar UMS. Dan seterusnya, jenis perkhidmatan yang syarikat kami sediakan adalah perkhidmatan mengambil pesanan dan hantar atau dalam bahasa Inggeris take order and delivery. Jenis produk syarikat makanan kami adalah kerabu Maggi. Kami telah memilih industri makanan berasaskan mi yang berasal daripada negara Thailand iaitu kerabu Maggi. Ini kerana kami mendapati bahawa makanan ini sukar untuk didapati di negeri Sabah. Oleh itu, tujuan kami untuk memberi peluang kepada masyarakat Sabah untuk merasai produk yang berasal dari Thailand ini. Kami juga menyediakan dua pilihan jenis sajian kerabu Maggi kami, iaitu sausage ayam dan crab stick. Tambahan pula, kerabu Maggi yang kami jual ini merupakan salah satu makanan yang sangat hangat diperkatakan serta sedang viral di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Berikut merupakan carta organisasi syarikat perniagaan kami. Syarikat By Geographia terdiri daripada 6 ahli, iaitu 4 lelaki dan 2 orang perempuan. Muhammad Lutfi Haadi bin Muhammad Fadli Yusof menjalankan tugas sebagai pengarah untuk merancang, mengolah dan menganalisis aktiviti penjualan produk dalam syarikat perniagaan kami. Manakala saya, Dexter Agong, menjalankan tugas sebagai pengurus bagi memastikan setiap yang telah dipersetujui dan dirancang dapat berjalan dengan lancar dan memastikan pengurusan syarikat perniagaan kami tidak mengalami sebarang masalah. Seterusnya, Nur Alia Nabila binti Nazli menjalankan tugas sebagai akuntan dalam syarikat kami. Beliau akan mengurus segala perkara berkaitan dengan wang dan mencatat wang yang masuk dan keluar. Dan seterusnya, Nur Akila binti Zahidi menjalankan tugas sebagai unit pemasaran, iaitu beliau akan mengawal selia segala akaun syarikat perniagaan kami di media sosial dan bertanggungjawab mempromosikan produk kepada pelanggan. Manakala Muhammad Fawaz Hazim merupakan unit teknikal yang bertanggungjawab untuk memastikan bahan-bahan dan peralatan untuk menyediakan produk jualan kami. Terakhir adalah Kerwin Matias yang menjalankan tugas sebagai unit logistik yang berperanan untuk menghantar segala pesanan kepada pelanggan kami. Visi bagi syarikat perniagaan kami By Geographia adalah menjadikan sebuah syarikat perniagaan yang kuat, berdaya saing dan dinamik. Dinamik bermaksud di sini adalah kami mahu mengembangkan lagi operasi perniagaan kami ke seluruh tempat yang berpotensi. Manakala terdapat 3 misi bagi syarikat kami. Yang pertama, mencapai kejayaan syarikat. Kedua, menampilkan perkhidmatan yang profesional dari segi menyediakan perkhidmatan yang terbaik dan memenuhi kepuasan para pelanggan kami. Dan ketiga ialah kekal tangkas dan responsif terhadap peralihan pasaran, arah aliran baru muncul dan pilihan pelanggan. Manakala bagi matlamat kami pula, kami ingin membina jenama produk yang bereputasi bagi membantu mewujudkan kepercayaan dalam kalangan pelanggan untuk membezakan perniagaan daripada pesaing dan meningkatkan nilai keseluruhan. Bagi objektif syarikat kami pula, terdapat 4. Yang pertama, menjana keuntungan yang konsisten bagi memastikan perniagaan dapat menampung segala perbelanjaan dan melabur semula dalam pertumbuhan syarikat. Dan kedua, mengutamakan penyampaian produk atau perkhidmatan yang luar biasa kepada pelanggan. Ketiga, merangkul inovasi, bereksperimen
dengan idea baharu dan menambah baik produk, perkhidmatan dan proses secara berterusan. Dan terakhir, objektif kami adalah membina hubungan pelanggan yang kukuh, memenuhi keperluan pelanggan dan melebihi jangkaan pelanggan. Untuk pencapaian syarikat yang pertama, iaitu membentuk kerjasama yang baik dalam kumpulan. Hal ini dapat diperlihatkan melalui apabila setiap kumpulan itu patuh arahan dan peka dengan tugas masing-masing semasa menjalankan aktiviti perniagaan. Contohnya, untuk kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, 2 orang akan menguruskan untuk pesanan, 2 orang akan menguruskan untuk masakan dan 2 orang akan menguruskan untuk bahagian penghantaran. Yang kedua pula kita dapat lihat melalui kami berjaya mencapai sasaran pelanggan. Sasaran pelanggan yang kami utamakan ialah pelajar Universiti Malaysia Sabah, UMS, namun kami juga mendapat tempahan daripada pihak luar iaitu di daerah Menggatal ataupun di sekitar kawasan Menggatal. Untuk pencapaian syarikat yang ketiga iaitu memberi kepuasan kepada pembeli, kami sentiasa berusaha untuk memberi kepuasan yang maksimum kepada para pembeli. Contohnya dengan memberikan air green tea secara percuma di setiap pembelian pada hari pertama. Seterusnya adalah cara pemasaran perniagaan. Pencapaian syarikat yang kami perolehi daripada cara pemasaran perniagaan ini adalah kami telah berjaya menciptakan akaun sosial media seperti Instagram dan TikTok. Dalam sosial media ini, kami mempost poster-poster yang berkenaan tentang produk kami untuk dipasarkan. Selain daripada Instagram dan TikTok, kami juga menggunakan sosial media seperti WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang ingin membeli produk kami. Bukan itu sahaja, kami juga telah membuka booth sebagai salah satu cara untuk kami memasarkan perniagaan kami. Berikut adalah pencapaian syarikat yang kami perolehi daripada akaun sosial media yang telah kami cipta, seperti Instagram dan TikTok. Kami telah berjaya memperolehi follower sebanyak 193 follower dan jumlah likes sebanyak 522 likes dan jumlah views video yang kami post di akaun TikTok adalah sebanyak 4010 views. Dan hasil daripada jumlah jualan adalah sebanyak Rm1.118. Untuk customer feedback, pencapaian syarikat yang kami perolehi daripada customer feedback adalah kami mendapatkan feedback yang positif daripada customer kami. Customer kami mengatakan bahawa produk kami sedap dan berbaloi dengan harga. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang total sales kumpulan kami. Yang pertama ialah modal awal atau modal permulaan kumpulan kami. Dan kami terdiri daripada 6 orang ahli dan setiap modal kami sumbangkan RM50 seorang dan total modal kami adalah RM300. Baiklah, seterusnya ialah jualan Kerabu Maggi bagi bulan Mei dan Jun 2023. Yang kita dapat lihat pada slide ialah jualan Kerabu Maggi, ayam dan crab stick. Kami dapat menjual sebanyak 49 unit iaitu bersamaan RM392. Dan bagi jualan Kerabu Maggi Mix, kami dapat menjual sebanyak 28 unit iaitu RM252. Jadi, jumlah jualan bagi bulan Mei ialah RM644. Jadi bagi bulan Jun, jualan Kerabu Maggi, ayam dan crab stick, kami dapat menjual sebanyak 23 unit iaitu RM184. Manakala bagi Kerabu Maggi Mix, kami dapat menjual sebanyak 28 unit sahaja iaitu RM252. Jadi jumlah jualan bagi bulan Jun ialah RM436. Dan yang ketiga, dalam kewangan ada penyata pendapatan. So, kumpulan kami, penyata pendapatan kumpulan kami bermula dari 13 Mei sehingga 19 Jun. Iaitu daripada kos jualan, kumpulan kami ada 3 jenis. Jualan ayam, crab stick kami campurkan unit dia. Dan yang ketiga ialah jualan mix. Jualan ayam dan crab stick,
mempunyai 72 unit dan harganya kali 8 dapatlah harga RM576. Untuk yang jualan mix, kami telah menjual 56 unit dengan harga RM9 dan kalinya mendapat RM504. Dan jualan pack ni, dia yang pack yang tidak masak, kami menjualnya dengan harga RM2 dengan telah menjual 18 unit dan telah mendapat RM36 total. Jadi, untung kasar kami ialah RM1,116. Okey, dengan kadar yang kami telah belanja iaitu bahan mentah kami dengan kontainer 50 pieces, sudu 50 pieces dan juga plastik, kami telah mendapat total RM443.70. Jadi, untung kasar kami telah tolak dengan belanja dan kami mendapat untung bersih adalah RM599.30. Itu adalah untung bersih kami. Baiklah, yang seterusnya ialah penyata aliran tunai bagi 13 Mei 2023 hingga 19 Jun 2023. Baiklah, tunai yang kami terima iaitu RM50 bagi setiap alih bulan yang berjumlah RM300 ditambah dengan untung bersih iaitu RM599.30 dan jumlah tunai yang kami dapat ialah RM899.30. Maka kami tolak dengan pembayaran tunai iaitu RM516.70. Maka aliran tunai kami yang kami dapat ialah RM382.60. Okey, jika dilihat daripada slide ini, terdapat hasil e-commerce daripada ke-6 ahli kumpulan kami. Kami mempunyai hasil yang sama kerana kami membagi modal kami sama rata iaitu RM50. Jika dilihat di sini, kami punya keuntungan masing-masing adalah RM125 dan juga kami telah menolak modal dan mendapat lebihan RM75. Baiklah, seterusnya ialah titik pulang modal. Kami buat 2 titik pulang modal iaitu bagi titik pulang modal ayam dan crab stick. Yang kedua ialah titik pulang modal bagi Maggi Kerabu Mix. Jadi kos tetap kami ialah RM73 manakala kos berubah kami ialah RM443.70. Serta jumlah kos kami ialah RM516.70. Jadi bagi titik pulang modal Maggi Kerabu Ayam dan Crab Stick, harga per unit ialah RM8 dan kos berubah bagi per unit ialah RM3.46. Jadi TPM bagi Maggi Kerabu Ayam dan Crab Stick ialah 16 unit. Seterusnya ialah TPM bagi Maggi Kerabu Mix. Harga per unit bagi Maggi Kerabu Mix ialah RM9 manakala kos berubah per unit ialah RM3.67. Maka titik pulang modal bagi Maggi Kerabu Mix ialah 13 unit. Baiklah, yang seterusnya ialah harga produk jualan kami. Kami menjual 3 variasi kerabu Maggi iaitu yang pertama kerabu Maggi topping sosis ayam yang berharga RM8. Yang kedua ialah kerabu Maggi topping crab stick yang berharga RM8 juga. Dan yang terakhir sekali ialah kerabu Maggi topping mix iaitu campuran crab stick dengan sosis ayam yang berharga RM9. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai masalah, memberitahulah kepada anda semua iaitu masalah yang kami hadapi. Yang pertama iaitu bahan mentah yang tidak mencukupi seperti penjual bahan mentah Maggi yang kami beli daripada platform Shopee memakan masa dalam beberapa hari lah untuk sampai di Sabah. Dan yang kedua adalah pengurusan masa yang tidak mencukupi bagi mengendalikan produk makanan iaitu di mana kami satu kumpulan tidak mempunyai masa kerana kami terlibat dengan banyaklah kerja luar, kerja lapangan dan sebagainya. Jadinya kami susah untuk mengambil tempahan lah. Dan yang ketiga adalah kos bahan mentah yang semakin mahal pada hari ini. Hal ini disebabkan kerana ekonomi sekarang semakin meningkat, jadinya kami terpaksa mengeluarkan sedikit modal yang lebih untuk membeli bahan-bahan mentah. Oleh itu, kami telah memikirkan jalan penyelesaian terbaik bagi menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, kami akan melakukan tempahan bahan mentah iaitu kerabu Maggi di atas talian dengan lebih awal. Hal ini untuk mengelakkan berlakunya kekurangan stok untuk penjualan kerabu Maggi. Dan yang kedua, kami melakukan penjadualan
dan perancangan terlebih dahulu sebelum memulakan jualan, seperti mana apabila kami tiada kelas pada hari tersebut, kami akan membuka tempahan untuk student-student di UMS. Dan yang ketiga, kami terpaksa menaikkan harga jualan yang sedikit, apa orang kata, mesra pelajar lah, kerana pelajar sendiri pun mampu milik untuk membeli produk kami tersebut. Sekian, terima kasih daripada saya.